Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita sambung pembelajaran kita dalam subtopik 1.4 sel elektrolisis. Pada minggu kelas yang lepas saya telah terangkan mengenai sel kimia atau sel Voltan. Yang ini 1.4 adalah sel elektrolisis. Kita akan lihat apa beza sel kimia dengan sel elektrolisis. Baiklah, yang pertama adalah elektrolit dan bukan elektrolit. Okay, apa itu elektrolit? Elektrolit adalah larutan yang kita letakkan di dalam bika seperti yang saya telah terangkan dalam kelas yang lepas. Okay, larutan yang kita letakkan dalam bika yang dicelup dengan logam dinamakan sebagai elektrolit. Pada tahun 1834, Michael Faraday, seorang ahli sains Inggeris, telah mengemukakan satu hukum yang dinamakan hukum Faraday. Beliau menamakan bahan kimia yang boleh mengkonduksikan arus elektrik sebagai elektrolit dan yang tidak mengkonduksikan arus elektrik sebagai bukan elektrolit. Maksudnya di sini, elektrolit adalah bahan kimia yang boleh mengkonduksikan arus elektrik, dan kalau bukan elektrolit ialah bahan kimia yang tidak mengkonduksikan arus elektrik. Elektrolit ialah bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik dalam keadaan sama ada dia keadaan yang lebur ataupun dalam bentuk larutan aqueous, dan ia mengalami perubahan kimia. Maknanya di sini elektrolit tadi bahan kimia yang boleh mengalirkan arus elektrik, dan bahan tersebut mesti dalam keadaan leburan, iaitu keadaan yang kita dah lebur, dan ataupun dia dalam keadaan larutan aqueous. Lebur di sini maksudnya contoh kita ada garam natrium klorida dalam bentuk ketulan. Dalam bentuk ketulan, kalau kita terus panaskan natrium klorida ni secara direct, dia akan cair kan, dia akan lebur. So ini kita panggil leburan natrium klorida. Kalau larutan pula, NaCl tadi, ketulan NaCl tadi, kita masukkan dalam bekas dan kita campur dengan air. Maka itu adalah larutan natrium klorida. Jadi kamu kena tahu beza leburan tu apa, larutan tu apa. Kalau leburan, serbuk atau ketulan kita terus panaskan dan dia melebur. Kalau larutan, kita ambil serbuk atau ketulan tadi, kita campur dengan air dan kacau. Itu adalah larutan. Bukan elektrolit pula ialah bahan yang memang tidak boleh mengalirkan arus elektrik dalam apa jua keadaan. Contohnya gula. Gula kalau dia dalam bentuk pepejal, ketulan, dia tak boleh mengalirkan arus elektrik. Kalau kita panaskan gula tadi melebur pun dia tetap tak boleh mengalirkan arus elektrik. So bukan elektrolit adalah bahan yang tak boleh mengalirkan arus elektrik dalam apa jua keadaan. Tapi kalau elektrolit, dia boleh mengalirkan arus elektrik, tapi dia mesti dalam keadaan leburan ataupun larutan aqueous. Itu beza elektrolit dan bukan elektrolit. Baiklah, sekarang kita lihat rajah ini yang menunjukkan hubungan kekonduksian elektrik dengan kewujudan ion yang bebas bergerak. Bahan kimia kita boleh bahagikan kepada elektrolit dan bukan elektrolit. Elektrolit adalah bahan kimia yang boleh mengkonduksikan arus elektrik, manakala bukan elektrolit adalah bahan kimia yang tak boleh mengkonduksikan atau mengalirkan arus elektrik. Kita lihat dulu elektrolit. Elektrolit ni pula kita boleh bahagikan kepada dua, iaitu sebatian ion. Sebatian ion ni maksudnya sebatian yang terdiri daripada ion-ion, dan elektrolit juga boleh dibahagikan kepada asid dan alkali. Asid dan alkali dia terdiri daripada ion-ion juga. Jadi kalau sebatian ion, kita lihat dulu sebatian ion. Jika sebatian ion itu adalah dalam bentuk pepejal, contohnya tadi saya beri contoh garam natrium klorida. Garam kita kat rumah tu dia dalam bentuk pepejal kan. Jadi bila keadaan dia pepejal, serbuk atau ketulan, dia tidak boleh mengkonduksikan arus elektrik. Kerana apa? Kerana walaupun NaCl tu terdiri daripada ion-ion Na+ dengan Cl-, tapi ion itu tidak bebas bergerak.
Kan dalam bentuk pepejal kan keadaan struktur zarah dia rapat-rapat dan tersusun. Jadi ion-ion itu tidak ada ruang untuk bergerak bebas. Jadi bila tak boleh bergerak bebas, dia dalam keadaan yang tidak bergerak, maka ion tersebut tak bergerak, maka tak adalah arus yang boleh mengalir. Tapi kalau NaCl tu tadi, yang dalam bentuk pepejal tadi, serbuk tadi, kita larutkan dalam air ataupun kita panaskan terus, dia akan melebur, dia akan jadi larutan aqueous. Maka bila kita dah panaskan pepejal natrium klorida tadi, asal dia, bentuk dia adalah zarah dia rapat-rapat, tersusun dan teratur. Tapi bila kita panaskan, dia dah berubah menjadi cecair. Dan bagaimana susunan zarah bagi cecair? Kalau kamu masih ingat, susunan zarah dia dah sedikit berjauhan. Bila dah sedikit berjauhan, dia ada ruang, maka ion-ion tadi boleh bergerak ke kiri, ke kanan, ke atas ataupun ke bawah atau berlanggar sesama sendiri. Jadi bila ion ini bergerak, maka adalah arus elektrik, boleh mengkonduksikan arus elektrik. Itu beza kenapa NaCl dalam bentuk pepejal tidak boleh mengkonduksikan arus elektrik, sebab tidak ada ion yang bebas bergerak. Susunan zarah dia rapat, tersusun dan teratur. Tapi kalau kita panaskan NaCl tadi ataupun kita campurkan dengan air, dia sudah menjadi leburan atau larutan. Maka bila kita panaskan dia, dia berubah menjadi cecair, susunan zarah dia sudah sedikit berjauhan dan ada ruang untuk ion-ion itu bergerak, maka dia boleh mengkonduksikan arus elektrik. Itu untuk sebatian ion. Manakala untuk asid dan alkali pula, asid dan alkali mengandungi ion H+. Kalau alkali, dia mengandungi ion OH-. Maksudnya dalam asid dan alkali terdapat ion-ion. Jadi sebab itulah asid dan alkali dikira sebagai elektrolit, bahan yang boleh mengkonduksikan arus elektrik. Tapi asid dan alkali ni kita kena pastikan ada air, baru dia boleh mengkonduksikan arus elektrik. Okey, saya dah pernah terangkan pada kamu dulu, kalau kita ada sabun, contohnya sabun mandi yang seketul tu, kalau dia dalam keadaan yang kering, kamu tidak basahkan dia, okey, kamu letakkan kertas litmus pada sabun tadi, letakkan kertas litmus merah pada sabun yang kering, kertas litmus tidak akan bertukar menjadi warna biru. Tapi kalau kamu letak sikit air pada sabun ketul tu, kemudian kamu letakkan kertas litmus, barulah dia boleh bertukar menjadi merah ke biru. Maksudnya di sini, dengan kehadiran air sahaja, asid dan alkali boleh menunjukkan sifat dia. Sama juga dengan boleh mengalirkan arus elektrik. Kalau asid dan alkali tiada air, tanpa kehadiran air, dia tidak boleh mengkonduksikan arus elektrik. Sebab apa? Poin dia sama dengan yang ni. Sebab tiada ion-ion yang bebas bergerak. Tapi bila asid dan alkali tu kita campurkan sikit dengan air, maka adalah ion-ion yang bebas bergerak. Bila ada ion yang bebas bergerak, maka terhasillah arus elektrik. Sebab apa? Sebab asid dan alkali mengion dalam air, maka ion itu boleh bergerak bebas kiri, kanan, atas, bawah, so terhasillah arus elektrik. Itu adalah elektrolit. Okey, sama ada sebatian ion ataupun asid dan alkali. Kalau bukan elektrolit pula, ada satu sahaja, iaitu sebatian kovalen. Okey, sama ada naftalena. Yang tu kita dah belajar tahun lepas, apa beza sebatian ion dengan sebatian kovalen. Okey, kalau sebatian kovalen memang tak ada langsung, tidak wujud ion-ion.
Okay, tidak ada langsung ion-ion, maka tak ada ion, macam mana nak ada arus? Okay, dan dia hanya wujud sebagai molekul. Contohnya naftalena, asetamida, larutan gula, itu semua tidak ada ion. Dia hanya wujud sebagai molekul. So, tiada ion, maka ion tidak boleh bergerak bebas, maka tidak adalah arus elektrik yang akan terhasil. Okey, ini adalah beberapa contoh mengenai elektrolit dan bukan elektrolit. Okay, poin yang pertama, plumbum 2 bromida ataupun PbBr2 dan natrium klorida NaCl adalah contoh elektrolit, okay, dan merupakan sebatian ion. Manakala asetamida CH3CONH2 dengan glukosa C6H12O6 adalah contoh bukan elektrolit kerana asetamida dan glukosa adalah sebatian kovalen. Okay, kenapa leburan plumbum 2 bromida dan larutan? Okay, kamu lihat di sini dia ada tulis leburan dan larutan. Maksudnya dia dalam keadaan cecair. Boleh mengkonduksikan elektrik sebab apa? Sebab terdapat ion-ion yang bebas bergerak. Jadi kata kuncinya adalah plumbum, leburan dan larutan boleh mengkonduksikan elektrik kerana terdapat ion yang bebas bergerak. Dan ion ini bila dia bergerak, dia membawa cas. Okay, cas positif dan negatif. Jadi bila dia boleh membawa cas positif negatif, maka terhasillah arus elektrik. Tetapi asetamida dan glukosa tak boleh mengkonduksikan arus elektrik. Sama ada dia dalam keadaan pepejal ke, dalam keadaan leburan ke, dalam keadaan larutan ke, tidak ada wujud langsung ion-ion. Dia hanya wujud sebagai molekul. So dia tak boleh mengalirkan arus elektrik. Rajah 1.21 ni menunjukkan elektrolit. Okay, kenapa dia boleh mengalirkan arus elektrik? Kerana kalau awak lihat dalam contoh gambar yang pertama, leburan plumbum 2 bromida PbBr2. Okay, bila dia dalam keadaan cecair, zarah-zarah dia berjauhan, maka ion Pb2+ dengan Br- tu boleh bergerak sesuka hati. Dia lah nak bergerak ke mana. Jadi bila ion tu boleh bergerak, okay, dan cas positif dan negatif itu ada gerakan, maka adalah arus elektrik. Sama juga dengan larutan NaCl. Dan awak boleh lihat ion-ion Na+, Cl-, H+ dan OH- ni daripada air, H2O. Jadi ion-ion ni bebas bergerak, maka dia boleh mengkonduksikan arus elektrik. Jadi untuk elektrolit ni, apa yang awak kena ingat, kenapa dia boleh mengalirkan arus elektrik? Sebab poin utama dia adalah terdapat ion yang bebas bergerak. Baiklah, jadual 1.8 pula menunjukkan apa beza konduktor dengan elektrolit. Dua-dua ada kaitan dengan elektrik. Kalau bahan itu adalah konduktor, okay, maka bahan itu boleh mengkonduksikan elektrik. Tapi dia dalam bentuk pepejal, okay, atau leburan, cuma dia tak mengalami perubahan kimia. Konduktor juga boleh mengalirkan arus elektrik tanpa mengalami penguraian. Dia tak ada perubahan apa berlaku pada dia. Okay. Kenapa dia boleh mengalirkan arus elektrik? Kerana terdapat elektron yang bebas bergerak. Kita guna logam, maka kita boleh mengalirkan arus elektrik sebab ada elektron yang bebas bergerak. Tapi kekonduksian elektrik semakin berkurang apabila suhu semakin meningkat. Okey, maksudnya bila benda tu semakin panas, okey, kebolehan dia untuk mengkonduksikan elektrik semakin slow, semakin berkurang. Sebab dia dipengaruhi oleh faktor suhu. Okey, contoh konduktor ialah logam dan grafit. Okay, jadi dua benda ni boleh mengalirkan arus elektrik walaupun dia dalam keadaan pepejal sebab dia ada elektron yang bebas bergerak. Tapi apabila dia makin panas, okay, kebolehan dia untuk mengalirkan arus elektrik tu semakin perlahan, semakin berkurang. Elektrolit pula, okay, bahan yang boleh mengkonduksikan elektrik, tetapi dia mesti dalam keadaan leburan ataupun larutan, dan dia sendiri akan mengalami perubahan kimia. Okay, objek tu ataupun benda tu sendiri akan nampak ada perubahan.
Okey, kenapa dia bahan yang mengalirkan arus elektrik dan dia boleh mengalami penguraian kepada juzuk unsur-unsurnya. Maksudnya di sini dia boleh mengalirkan arus elektrik tapi pada masa yang sama dia sendiri akan mengalami perubahan. Okey. Kenapa dia boleh mengalirkan arus elektrik? Sebab terdapat ion-ion yang bebas bergerak, tetapi kelebihan dia berbanding konduktor ialah apabila suhu semakin meningkat, kekonduksian elektrik dia semakin bertambah. Itu kelebihan dia. Kalau konduktor tadi, apabila suhu meningkat, kebolehan dia untuk mengalirkan arus elektrik semakin berkurang. Tapi kalau elektrolit, makin kita panaskan, makin tinggi kekonduksian elektrik dia. Contoh adalah sebatian ion serta asid dan alkali, tapi mesti dengan kehadiran air. Jadi ini beza konduktor dan elektrolit. Dua-dua boleh mengalirkan arus elektrik. Cuma bezanya ada kesan ke tak, ada perubahan tak, ataupun adakah dipengaruhi faktor suhu ataupun tidak. Okey, untuk hari ini saya dah terangkan apa itu elektrolit dan apa itu bukan elektrolit. Okay, bila elektrolit tu boleh mengalirkan arus dan kenapa dia boleh mengalirkan arus dan apa contoh-contoh elektrolit dan bukan elektrolit. Okey, setakat itu saja untuk hari ini. Sekian, Assalamualaikum.